تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana Allah masih lagi mengizinkan kita pada malam ni untuk kita bersama-sama dalam satu malam daripada bulan Ramadan Al-Mubarak. Satu nikmat yang ditunggu-tunggu oleh kebanyakan orang ataupun almarhum dan juga almarhumah yang berada di alam sana, akan tetapi tidak dapat bersama dengan kita. Dan alhamdulillah kita dapat bersama dalam satu bulan Ramadan Al-Mubarak. Dan pejam celik kita dah sampai kepada 15 Ramadan. 15 Ramadan. Dan insya-Allah esok malam kita akan bermulalah qunut pada solat witir kita insya-Allah. Jadi tuan-tuan sidang hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah tazkirah taklah mengambil masa yang lama, singkat saja. Dan saya mulakan dengan menyebutkan sebuah hadis yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebutkan, yang mana mafhumnya, barang siapa yang solat bersama dengan imam, innahu man qama ma'al imam hatta yansarif, barang siapa yang mendirikan solat bersama dengan imam sehingga imam tu habis ataupun imam tu beredar, kutiba lahu qiyamul lailah, dituliskan baginya pahala seolah-olah dia mendirikan qiyamul lail. Jadi dapat kita faham di sini berdasarkan daripada hadis ni, kalau siapa yang bersama dengan imam dalam solat tarawih 8 rakaat kemudian disambung dengan solat witir 3 rakaat, maka dituliskan baginya, kalau dia berhabis dengan imam bagi salam solat witir yang ketiga tu dia pun habis salam sekali dengan imam, maka dituliskan baginya pahala mendirikan, seolah-olah pahala mendirikan qiyamul lail. Kalau imam tu buat 20 dan juga 3 rakaat witir, kita buat 20 kan? Bukan 20 ha? Duk ingat 20. Kalau kita lagi buat 20 sebagai contoh, kemudian sambung dengan 3 witir, dan makmum tu juga pun menghabiskan solat witir dan juga solat tarawih 20 rakaat tu bersama dengan imam, maka dituliskan baginya pahala seolah-olah dia mendirikan qiyamul lail. Jadi perlu kita perhatikan di sini, sebab kadang-kadang kita duk ingat, oh solat tarawih aja sama dengan imam, solat witir tak apa, buat sendiri-sendiri. Kan kadang-kadang kita pergi ke mana-mana masjid ataupun mana-mana tempat, dia buat solat tarawih tu elok, cantik elok dah dengan imam, tapi solat witir dia pergi sendiri, dia pergi semayang sendiri, kan? Dia keluar daripada jemaah dan dia pergi semayang sendiri. Jadi agak rugi, dan juga yalah rugilah, sebab 3 rakaat tidak dituliskan pahala seolah-olah dia mendirikan qiyamul lail. Baik tuan-tuan sidang hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, satu hadis yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebutkan ada 3 golongan yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu hadis yang berbunyi, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raghima anfu rajulin dzukirat indah falam yusalli alayya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, celakalah seseorang apabila namaku disebut-sebut di hadapannya dan dia tidak mengucapkan salawat kepadaku. Yang ni golongan yang pertama disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau nama Nabi disebutkan di depan dia dan dia tak sebut balik, dia tak jawab balik nama Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, dia tak sebut balik, celaka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ni adalah golongan yang pertama. Dan juga golongan yang kedua, Nabi sambung dalam hadis tersebut, wa raghima anfu rajulin dakhala alaihi ramadan thumma salakha qabla an yughaffara lah. Dan celakalah seorang ni pula tak kala mana bulan Ramadan menemuinya, kemudian berlalu pergi sebelum dia mendapat keampunan.
Orang yang kedua ni, kata Nabi SAW, Allah bagi kesempatan kepada dia, Allah bagi ruang dan juga peluang kepada dia untuk dia bertemu dengan bulan Ramadan. Dia dapat bulan Ramadan, dia boleh masuk dalam bulan Ramadan, dia boleh beramal dalam bulan Ramadan. Akan tetapi bila Ramadan tu keluar, bila Ramadan tu meninggalkan dia, dia pun keluar daripada Ramadan. Akan tetapi dosa-dosa yang mana sebelum daripada Ramadan, yang dosa-dosa dia duduk ada dah, tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga golongan yang ketiga disambungkan dalam hadis tadi, wa raghima anfu rajulin adraka indahu abwahul kibar falam yudkhilahul jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, golongan yang ketiga ni, yang mana celakalah, kata Nabi, seseorang yang kedua orang tuanya berusia lanjut, namun kedua orang tuanya tidak menjadikan sebab bagi dia untuk memasukkannya ke dalam syurga, kerana dia tidak berbakti kepada ibu bapanya. Yang ni ada 3 golongan, tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, yang telah diucapkan, yang telah diperkatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kata yang lebih mulia daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kata yang dusta, tidak ada kata-kata yang dusta yang keluar daripada mulut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita cuba perhati golongan yang kedua, yang mana Nabi sebut tadi, orang yang mana Allah bagi kesempatan kepada dia untuk masuk dalam bulan Ramadan. Macam kita lah ni, macam kita lah ni, tuan-tuan. Kita berkesempatan untuk masuk dalam bulan Ramadan, dah 15 Ramadan, Alhamdulillah. Akan tetapi kita cuba perhalusi, kita cuba muhasabah balik. Adakah dosa-dosa ataupun kesilapan-kesilapan yang pernah kita lakukan sebelum daripada mai bulan Ramadan, sebelum ni kita duk buat lagi dalam 15 hari ni? Orang lelaki yang cakap kasar dengan bini dia, bini dia yang lebih kurang cakap kasar dengan suami dia. Kalau dengan orang lain tak ada masalah, dia boleh cakap lembut. Tapi kalau jumpa lelaki dia, dia tak boleh. Hak ni inti, kan? Sama juga kalau lelaki pun, dia dengan orang lain tak ada masalah, tapi bila jumpa bini dia, automatik dia kena cakap kasar. Sama juga kadang-kadang anak-anak berlaku benda yang macam tu dengan orang lain, dengan kawan, dengan cikgu dan sebagainya, dengan orang luar, dengan jiran dan sebagainya, dia boleh cakap elok, lembut, elok. Tapi bila jumpa dengan family dia, dengan mak ayah dia terutamanya, dia akan cakap kasar. Hati-hati, hati-hati dengan dosa-dosa yang macam ni. Kita dah masuk dalam bulan Ramadan, akan tetapi benda yang kita duk buat, kesilapan yang kita buat sebelum ni, masih lagi kita tak dapat nak ubah. Hati-hati juga dengan mata-mata kita. Kalau sebelum daripada bulan Ramadan kita duk tengok benda-benda yang tak sepatutnya, benda-benda yang tak elok yang kita duk tengok dalam telefon dan sebagainya, tangan-tangan kita yang masih lagi mengetikkan benda-benda yang tidak sepatutnya, akan tetapi bila masuk dalam bulan Ramadan, masih lagi kita melakukan hal yang sama. Nabi sebut dalam hadis tadi, apabila Ramadan itu berlalu pergi dalam keadaan dosanya masih lagi belum diampunkan. Sekarang ni tuan-tuan, 15 hari dalam bulan Ramadan telah pun meninggalkan kita. Kita tak perlu menunggu lagi 15 hari dalam bulan Ramadan lagi yang belum mai lagi. Kita cuba muhasabah 15 hari ni yang dah meninggalkan kita ni. Adakah kita telah dapat mengubah? Adakah kita dah dapat ubah dah benda yang tak elok yang sebelum ni kita duk buat? Adakah dalam 15 hari ni kita dapat tinggalkan dosa dan juga kesilapan-kesilapan yang biasa kita lakukan sebelum ni? Tuan-tuan, sidang hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, kalau kita tengok dalam sirah dan juga kalau kita tengok dalam sejarah para salafus salih, orang-orang soleh yang terdahulu, sebelum datangnya Ramadan, 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, mereka ni tuan-tuan akan melakukan preparation dan juga persiapan yang cukup lengkap untuk bertemu dengan bulan Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan, mereka akan buat persiapan yang cukup lengkap, seolah-olah Ramadan tu nak mai sangat dah. Tambah tu 6 bulan sebelum Ramadan. Kita cuba bayangkan apabila mereka masuk dalam bulan Ramadan, mereka akan rasa itulah syurga bagi ibadah mereka. Mereka akan jadikan Ramadan itulah satu bulan syurga ibadah bagi mereka. Dan setelah mana berlalunya 6 bulan Ramadan,
Kalau tadi 6 bulan sebelum Ramadan mereka akan buat preparation yang cukup lengkap. Tapi setelah berlalunya 6 bulan daripada Ramadan, mereka akan doa sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah terima setiap amalan yang mereka lakukan dalam bulan Ramadan. Ini menunjukkan kepada kita tuan-tuan, mengisyaratkan kepada kita tuan-tuan, seolah-olah setahun itu bagi mereka, seolah-olah setahun itu bagi mereka intipatinya adalah Ramadan. Jadi sebab tu tuan-tuan, kalau kita ikut mereka, kalau kita jadikan mereka sebagai idola kita dalam kehidupan kita seharian, insya-Allah kita tidak hanya akan jadi baik dalam bulan Ramadan. Insya-Allah kita tidak hanya akan menjaga solat 5 waktu hanya dalam bulan Ramadan. InsyaAllah kita tidak hanya dapat menjaga mata dan sebagainya hanya dalam bulan Ramadan. Akan tapi keluar daripada Ramadan pun kita akan dapat melakukan hal yang sama. Saya berhenti, saya sudahi tazkirah ni dengan mengambil satu kata-kata daripada salafus soleh. Dia sebut dengan satu kata-kata, kun rabbaniyan. Satu kata-kata yang berbunyi kun rabbaniyan. Jadilah hamba Allah yang sebenar-benarnya. Wala takun ramadaniyan. Janganlah jadi hamba kepada Ramadan. Saya kira setakat tu saja dulu. Dan juga saya ambil juga satu doa yang mana diamalkan oleh para salafus soleh, yang mungkin kita boleh amalkan juga, yang berbunyi Allahumma sallimni li Ramadan. Doa yang diamalkan oleh para salafus soleh, Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadana li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Saya ulang lagi sekali, Allahumma sallimni li Ramadan. Ya Allah, selamatkanlah aku, sejahterakanlah aku bagi Ramadan. Wa sallim Ramadana li, dan selamatkanlah aku, sejahterakanlah aku bagi Ramadan. Wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan terimalah amalan-amalan yang aku lakukan dalam bulan Ramadan. Saya kira setakat tu saja dulu. Kita nak sambung lagi 20 rakaat ni. Kita nak sambung bagi perhabis insya-Allah kita punya tarawih. Saya kira takat ni saja dulu. Tazkirah buat diri saya yang terutamanya, dan juga tuan-tuan sidang hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita sudahi dengan tasbih kifarah dan juga suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.